Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang pengekstrakan logam daripada bijinya. Okay, tajuk 4, bab 4, 4.3. Pengekstrakan logam daripada bijinya. Okay, dalam topik ni yang awak kena tahu ialah pertama sekali maksud pengekstrakan. Yang kedua, siri kereaktifan logam dan cara menentukan bagaimana pengekstrakan logam tu dilakukan. Yang ketiga ialah isu-isu perlombongan di Malaysia. Isu perlombongan di Malaysia. So kalau awak nak refer buku teks, awak bolehlah refer muka surat 137 hingga 141. Okay, 137 hingga 141. Okay. So berbalik kepada topik kita, pengekstrakan logam daripada bijinya. Dalam topik pengenalan 4.1 awak dah belajar yang kebanyakan sebatian yang wujud dekat muka bumi ni adalah dalam bentuk sebatian. Okey, so sebatian tu ialah bijinya. Bijinya di sini tu bermaksud sebatian. Manakala untuk pengekstrakan, maksud pengekstrakan ialah proses mendapatkan logam daripada bijinya. Contohlah, kita ada boksit. Ingat lagi boksit tu apa? Boksit ialah aluminium oksida. Jadi kita nak ini dia aluminium oksida. So kita nak dapatkan aluminium saja daripada bijinya. Okay, so oksida ni kita tak nak. Oksida ni kita tak nak. Yang kita nak ialah aluminium je. So macam mana cara kita nak ekstrak aluminium daripada bijinya, iaitu aluminium oksida ataupun boksit. Okay, ada beberapa cara sebenarnya. Yang ni untuk aluminium je lah. Okay, berdasarkan kereaktifan logam, kita ada beberapa cara untuk yang boleh dijalankan untuk ekstrak logam, bergantung kepada kereaktifan logam. So penting bagi awak ingat siri kereaktifan logam, susunan-susunan logam tu. Okey. So kat sini cikgu dah tulis siri kereaktifan logam. Right, ingat baliklah. Yang pertama kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Kemudian kita ada karbon. Okey. So dalam topik ni yang penting ialah kita kena kenal pasti kedudukan karbon. Alright, di bawah karbon ada zinc, hidrogen, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, Hg ialah mercury. Kemudian kita ada bawah lagi cuprum dan juga argentum dan aurum. Sorry, bukan cuprum, argentum dan juga aurum. Okey. Kita buat border dekat karbon. Okey, karbon ni adalah sebagai borderline yang menentukan macam mana cara untuk kita ekstrak logam. Okey, kalau logam tu logam yang kedudukan dia lebih tinggi daripada karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, yang lebih tinggi daripada karbon apa dia? Kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. So, kita boleh ekstrak logam tu menggunakan cara elektrolisis. Okey, ini kaedahnya. Menggunakan kaedah elektrolisis sebatian logam dalam keadaan leburan. Yang ni awak cuma perlu tahu ni je. Awak kena hafal. Okay. Kalau K, Na, Ca, magnesium dan juga aluminium ni, cara untuk ekstrak dia ialah menggunakan kaedah elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Itu je awak kena ingat, tak perlu tahu lagi. Okay. Okay, tetapi untuk unsur yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam, terutamanya zinc, H ni bukan logam zinc, ferrum, stannum dan juga plumbum, kita akan gunakan kaedah penurunan oksida logam oleh karbon. Okay, penurunan oksida logam oleh karbon. Yang ni kita akan belajar detail dekat bawah nanti. Okay, lebih detail di bawah.
Untuk kuprum dan juga merkuri. Kuprum dan juga merkuri, kita boleh dapatkan kuprum dan merkuri daripada bijinya melalui pemanasan logam tersebut, pemanasan biji tersebut secara terus. Panaskan directly. Okey, untuk Ag dan juga aurum pula. Okey, argentum ialah silver kan, perak. Aurum pula ialah emas. Kedua-dua logam ni, ingat lagi, memang wujud dalam keadaan unsur di kerak bumi. Argentum dan juga aurum ni dia logam yang sangat stabil kan. So dia tidak membentuk sebatian. So awak tak akan jumpalah dalam ni kat kerak bumi ni silver yang sudah dalam bentuk sebatian. Tak. Okey, kita akan jumpa silver dan juga emas ni dalam keadaan unsur. So dah tak perlu di extract. So kita akan belajar proses pengekstrakkan besi. Okey, besi dekat mana? Besi sebenarnya ialah ferrum. Nama lain bagi besi ialah ferrum. Okey, so kita akan tengok ferrum ada dekat sini. So ferrum akan menggunakan kaedah penurunan oksida logam oleh karbon. So itu yang kita akan belajar di bawah. Proses pengekstrakkan besi. Okay, apa benda ni? Cikgu lukis ni. Okay, ini nama dia relau bagas. Okay, ini ialah relau bagas. Okay, macam mana cara kita ekstrak besi? Mula-mula, kita tengok step nombor 1. Kalau awak nak refer dalam buku teks pun ada, muka surat 138. Okay, step yang pertama ialah ni anak panah ni menunjukkan yang kita akan masukkan benda ke dalam relau bagas. Kita masukkan daripada atas. Okay, apa yang kita masukkan? Sebab kita nak ekstrak biji besi, so kita masukkan biji besi. Kemudian kita akan masukkan arang kok. Arang kok ni ialah karbon. Arang kok ialah karbon. Dalam kurungan okay, karbon. Kemudian kita akan masukkan batu kapur. Batu kapur ni ialah kalsium karbonat. Okay, so 3 benda ni kita akan masukkan melalui bahagian atas. 1, 2, 3. Masukkan melalui bahagian atas relau bagas. Okay, kemudian step yang kedua. Okay, step kedua kat sini. Kat tepi ni. Okay, ni anak panah masuk juga. Apa yang masuk? Okay, yang masuk melalui corong yang kedua ni ialah semburan udara panas. Maksudnya oksigen lah. Okay, tapi oksigen dalam keadaan yang sangat panas. Right, so oksigen akan masuk dari bawah. Yang tadi tu step 1 semua masuk daripada atas. Manakala oksigen yang panas akan masuk dari bawah. Okay, step yang ketiga. Okay, step yang ketiga ada beberapa step. Okey, pertama sekali kita nak tengok step untuk hasilkan ferrum dan step untuk hasilkan sanga. Ada 2 benda yang akan dihasilkan. Kita tengok dulu untuk hasilkan ferrum. Ferrum tu besi. Okey. Alright. Ingat lagi dekat step nombor 1 kita ada masukkan karbon, arang kok. So, karbon tu akan bertindak balas dengan udara panas, oksigen, untuk menghasilkan karbon dioksida. Okay. Kemudian karbon dioksida yang terhasil dekat atas tu akan bertindak balas dengan apa? Dengan arang kok lagi, dengan karbon lagi sekali. Okay. Untuk menghasilkan karbon monoksida. Kalau karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO1 je. Okey, tak ada 2. Kemudian okey, karbon monoksida yang terhasil tu akan menurunkan besi kepada akan menurunkan oksida besi kepada
besi saja supaya kita akan dapat besi. Contoh dalam biji besi tu ada ferrum 2 oksida, ada ferrum 3 oksida. Jadi ferrum 2 oksida, okey, ni ferrum, di singkatan ferrum 2 oksida akan bertindak balas dengan karbon. Ferrum 2 oksida juga akan bertindak balas dengan karbon monoksida. So, hasil dia apa? Okey, yang penting hasil dia ialah mesti dapat besi. Sebab ini tujuan kita ekstrak besi kan. Okey, so kita nak dapatkan besi. Yang dibuang, ini yang hasil yang tak penting, ialah karbon dioksida. Alright. Kemudian kita dalam sebatian biji besi tu juga ada ferrum 3 oksida dan ferrum 3 oksida. Yang tadi kat atas tu ferrum 2 oksida kan. So yang ni ferrum 3 oksida pun sama, ferrum 3 oksida akan bertindak balas dengan karbon, ferrum 3 oksida akan bertindak balas dengan karbon monoksida. Karbon dioksida. Bukan karbon dioksida, karbon monoksida. Silap. Okey. So apa hasil dia? Hasil dia ialah besi juga. Dan dia buang apa? Dia buang karbon dioksida. Okey, so yang ni yang semua yang dia tak nak lah. Yang dia nak, yang kita nak ialah besi je. So daripada pembakaran dalam relau bagas ni berjaya menghasilkan besi. Okey, besi akan keluar dekat mana? Kita tengok lepas ni. Okey, dekat bahagian bawah relau bagas ni, okey, besi akan terkumpul di bahagian bawah. Sini besi akan terkumpul. Alright. Okey, belum habis lagi ni yang step 3. Kita nak tengok pula untuk penghasilan sanga. Okey, penghasilan sanga. Tadi dekat bahagian 1 awak ada masukkan batu kapur. Betul? So batu kapur tu ataupun kalsium karbonat, okey, yang cikgu tulis CaCO3 ni, ini kalsium karbonat. Okey, bila dipanaskan lah dalam semburan udara panas tu, dia akan hasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Sambil-sambil cikgu ajar, boleh je kalau awak nak refer buku teks. Buku teks dia tulis penuh. Cikgu tak tulis penuh sebab nanti ambil ruang yang besar. Kemudian kalsium oksida yang terhasil tu, CaO yang terhasil tu akan bertindak balas dengan apa tahu? Dengan silikon dioksida. Silikon dioksida tu dia ada dalam pasir. Okey, bila kita ambil batu kapur dalam bentuk sebatian dia tu akan ada impurities ataupun benda asing seperti pasir. Okey, di mana pasir mengandungi silikon dioksida. Jadi, hasil tindak balas antara silikon dioksida dan juga kalsium oksida tu akan menghasilkan kalsium silikat. Okey, so kalsium silikat ni kita sebut dia sebagai sanga. Sanga. Alright. So sanga terhasil. Rujuk semula relau bagas. Okey, sanga dekat mana? Okey, sanga di sini. Alright. Jadi sanga ni dia kurang tumpat berbanding dengan ferrum. Tahu maksud kurang tumpat? Contohnya ais kan? Ais dengan air. Awak ada air, kemudian awak ada ais. Ais akan terapung di atas air. Kan? Sebab ais kurang tumpat berbanding dengan air.
Okey, yang kurang tu 4 ais. Ais dekat atas. So sanga pun kurang tu 4 sebab tu sanga tu dia berada di atas sferum. Jadi sanga akan keluar melalui corong sanga dan di takung. Manakala ferrum yang berada di bawah pula pun akan keluar dan dikumpul. So besi dalam keadaan leburan. Yang keluar ni ialah besi yang tulen dalam keadaan leburan. Dan besi ni dipanggil sebagai besi tuangan. Besi tuangan. Okey, so ini ialah step yang keempat, penghasilan besi. Okey, besi digunakan untuk buat apa? Banyak benda kan. Awak boleh tengok macam-macam benda yang kita boleh guna untuk buat besi. Grill, pagar, ada yang buat meja, betul. Dan sanga pula digunakan untuk membuat bangunan dan juga jalan-jalan raya. Okey, seterusnya ialah isu-isu berkaitan perlombongan. Isu berkaitan perlombongan. Okey, apa isu-isunya? Yang pertama, pencemaran. Pencemaran ni ada banyak. Pencemaran udara disebabkan pembakaran dalam relau bagas tu kan akan membebaskan gas karbon dioksida, pun akan mencemarkan udara. Okey, gas karbon dioksida ni ialah gas rumah hijau. Dia akan, kalau terkumpul dengan banyak dalam atmosfera bumi, dia menyebabkan bumi menjadi panas. Kemudian pencemaran bunyi. Okey, ini disebabkan relau bagas dan juga jentera-jentera berat yang dia guna akan menghasilkan bunyi yang kuat. Pencemaran air. Okey, sisa-sisa mungkin akan dibuang direct ke dalam sungai tanpa tapisan, tanpa pemantauan. Okey, itu pun akan mencemarkan air. Yang kedua ialah kemusnahan habitat hidupan. Nak buat tempat yang untuk bina relau bagas tu kan, dan tempat-tempat yang sekitar dia nak masuk, kita nak masukkan jentera-jentera berat tu semua mesti ada laluan jalan, betul. So kita kena musnahkan habitat, ratakan jalan, ratakan bukit, right. So menyebabkan haiwan-haiwan yang tinggal dekat kawasan tu kehilangan habitat masing-masing. Okey, yang ketiga, perlombongan juga akan menyebabkan hakisan tanah. Tanah terhakis. Sebab kita guna jentera kan, kita lalu dekat tanah tu akan terhakis. Ataupun kita korek-korek, lepas tu kita biar je macam tu. Yang keempat ialah penggunaan tenaga elektrik yang sangat tinggi lah. Bila kita guna jentera berat, kita guna relau bagas tadi, mesti dah akan guna tenaga yang tinggi. So menyebabkan penggunaan tenaga yang terlalu tinggi dan pembaziran lah, pembaziran tenaga. Okey, itu saja yang kita boleh belajar, yang kita akan belajar untuk hari ini. Kalau tak faham boleh tanya, right? Dan boleh cuba jawab soalan dalam buku teks. Cikgu akan letak dekat Telegram soalan surat berapa, soalan berapa yang awak kena jawab. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.